Hai semua, kembali lagi bersama saya di Orchid Channel. Kisah yang saya nak sampaikan kali ini ialah tentang asrama. Akil memasukkan baju sekolah ke dalam beg pakaiannya. Dia akan dimasukkan ke asrama di Perak. Dia tidak mahu sebenarnya masuk ke asrama. Atas sebab desakan ayahnya, dia terpaksa akur dengan keputusan ayahnya itu. Dia takut hendak masuk asrama sebab katanya ada hantu. Itu sahaja alasannya setiap kali ayahnya membincangkan hal asrama. Akil tak nak masuk asrama, ada hantu. Semua tempat ada hantu sayang. Tolong jangan bagi alasan tak masuk akal. Sekejap lagi Akil masuk asrama. Ayah hantar, jawab ibunya. Sebaik saja selesai mengemas beg, Akil menuju ke bilik mandi untuk membersihkan diri. Ayah Akil sudah menunggu di dalam kereta. Akil menyalam ibunya, lalu ibunya mencium dahi Akil. Sampai sana jaga diri, solat jangan lupa. Kalau Akil jaga solat, Allah akan jaga Akil. Baca 3 kul dan ayat kursi sebelum tidur. Belajar rajin-rajin, pesan ibunya. Baik bu. Akil akan rindu semua orang nanti, jawab Akil dengan sedih. Selama 3 jam perjalanan menuju ke Perak, akhirnya mereka sampai di sekolah berasrama. Ayahnya mematikan enjin kereta lalu mengeluarkan beg dan barang keperluan Akil di asrama. Akil mengikut ayahnya ke pejabat sekolah dan mendaftar nama Akil di sekolah berasrama itu. Selesai saja mendaftarkan diri di pejabat sekolahnya, ayahnya menuju ke asrama putra yang berada di hujung sekolah sebelah hutan yang tebal. Akil merasa tempat itu seram baginya. Kita dah sampai. Inilah dom Akil. Akil berehatlah dulu. Kalau ada apa-apa, boleh minta tolong senior ataupun warden dekat sini. Nah, duit belanja. Nanti ayah dengan ibu lawat Akil kalau kami tak sibuk. Ayah balik dulu. Baik ayah. Akil menyalam tangan ayahnya dan ayahnya pun pulang. Akil merebahkan diri di atas tingkat 1 tingkat itu. Maksud saya di atas katil yang bertingkat itu. Dia sedih pula melihat seketika, lalu senior menegurnya. Adik, ni budak baru kan? Tanya senior itu. Akil mengangguk perlahan. Abang senior dalam dom ni, salam perkenalan. Nama abang Benji, adik. Saya Akil, salam perkenalan, jawab Akil. Selesai seksi perkenalan bersama rakan-rakan dan lain di dalam dom itu, mereka semua bersiap-siap ke surau bagi menunaikan solat maghrib. Asrama ini dikategorikan asrama anti-bully. Mereka mementingkan hubungan yang baik sesama manusia. Jikalau ada yang membuli jenior atau sebaliknya, mereka akan dilaporkan kes ini pada warden dan terus dibuang asrama serta-merta. Selepas solat Isya, Akil terus menuju ke domnya karena keletihan. Yang lain pergi ke dewan makan. Akil seorang saja di domnya, lalu dia terdengar ada orang menangis. Akil menarik selimut dan menutup mukanya. Akil tak sanggup nak hadapi benda-benda tahyul macam ni. Dia pun terlena. Seminggu kemudian, Akil tidak lagi diganggu oleh makhluk halus. Dia kini lebih berani berbanding hari pertamanya. Abang Benji baru sahaja pulang dari sekolah kerana ada kelas tambahan dan terus menuju ke tandas dengan terburu-buru kerana perutnya mula meragam sejak awal pagi tadi. Akil pun pulang dari sekolah dan tersenyum apabila melihat Abang Benji sedang mengulang kaji pelajaran.
Mereka tidak dapat berjumpa pada tengah hari karena masing-masing sibuk dengan urusan mereka. Hanya di surau sahaja mereka berjumpa. Abang, malam nanti abang ajarkan Akil matematik boleh? Tanya Akil. Akil membuka lokernya lalu mencapai tualai yang tergantung itu dan menuju ke bilik mandi. Sebaik saja turun ke bilik mandi, Akil ternampak Abang Benji sedang menyidai pakaiannya. Akil merasa pelik lalu bertanya Abang Benji. Cepatnya abang turun bawah. Tadi Akil nampak abang tengah belajar. Abang memang dekat bawah lah dek. Mana ada abang belajar? Perut abang buat hal. Sebab itulah abang turun bawah, jawab Benji. Akil seolah-olah terkejut dengan jawapan yang diberikan oleh seniornya itu, lalu dia terus masuk ke bilik mandi. Keesokannya, ayah dan ibunya melawan Akil di asrama. Akil diberitahu oleh Warden bahwa ibu dan ayahnya datang untuk melawatnya. Akil berlari ke arah ibu dan ayahnya. Ibu, ayah, lama tak jumpa. Anak ibu dah makin handsome. Kami rindu Akil. Akil sehat? Tanya ibunya menangis kegembiraan apabila berjumpa dengan anak kesayangannya itu. Akil sehat je bu. Akil dapat nombor 1 dalam kelas. Baguslah macam tu. Ini baru anak ayah, sambung ayahnya. Mereka berborak sambil menikmati makanan yang dibekalkan oleh ibunya dari rumah. Sebaik saja jam menunjukkan pukul 1 petang, ibu dan ayahnya meminta diri untuk pulang ke Kuala Lumpur kerana ada urusan yang perlu diselesaikan. Akil memeluk erat ibu dan ayahnya. Ayah balik dulu, jaga diri, ayah sayang Akil. Kami balik dulu ya Akil, jangan nakal-nakal dekat sekolah, fokus masa belajar, ibu sayang Akil. Akil masih memeluk erat kedua-dua ibu bapaknya itu lalu menangis. Kereta ayahnya sudah hilang dari pandangannya. Dia terus menuju ke dom. Kenapa Akil menangis? Tanya Benji. Akil rindu sangat dekat ibu, ayah Akil, jawabnya. Biasalah Akil, kehidupan asrama memang macam ni, sabar ya. Akil mengangguk perlahan dan mengesat air matanya. Malam itu Akil demam, semua ke surau. Tinggallah dia seorang di dalam dom. Ikutkan hati tadi, Abang Benji mengajaknya untuk tidur saja di surau, tetapi Akil degil tidak mahu. Dia pilih dom saja sebagai tempat berehat. Tiba-tiba Akil terbau benda busuk seperti bangkai. Dia muntah ke lantai, lalu dia terdengar pula suara orang memanggilnya. Kau siapa? Lebih baik tunjukkan diri kau. Dan seorang perempuan muncul di penjuru katanya. Akil tergamam dan suaranya tak boleh nak minta tolong kerana perempuan itu menghampiri dengan mukanya. Ketika itu dia teringat pesan ibunya. Oke kawan-kawan, sampai di sini saja untuk cerita kali ini. Saya hanya membaca apa yang ditulis kat situ. Bermakna ceritanya dah habis. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, dan bunyi loncengnya sekali ya untuk support channel saya. Bye bye.